Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu 'iwaja. Shalli wa nusallimu ala hadzal nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Semati pengurusi seluruh jawatan surau, tuan-tuan imam, hadirin hadirat, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya mengambil masa lebih kurang 30 minit untuk menyampaikan beberapa tazkirah atau pesanan-pesanan dan sebagai meraihkan pesanan Nabi SAW. Baginda bersabda, riwayat Anas bin Malik, man hadara majlisal ilmi fi ramadana kataballahu ta'ala lahu bi kulli khadamin ibadatu sanah. Barang siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, nescaya menulis oleh Allah baginya setiap langkah ke majlis ilmu itu ganjaran pahala ibadat setahun. Dia artinya di bulan Ramadan kita datang, di samping kita sembahyang sunat tarawih, kita nak dengar sedikit pesanan daripada Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan pesanan ulama-ulama. Dan tentulah pesanan-pesanan ini merupakan ilmu yang dapat kita cedok. Di kehadiran yang begitu, maka Allah menjanjikan ganjaran pahala bikulli khadamin, setiap langkah kita berjalan ke majlis itu ibadatu sanah, iaitu ganjaran pahala ibadat setahun. Maksud ibadat setahun, sepanjang tahun kita berpuasa di siang hari, sepanjang tahun kita beribadat mendirikan malam, menyamai selangkah ke majlis ilmu. Jadi itu tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan apa yang disebut oleh Nabi itu mana kata dapat dianugerahkan kepada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan ni di antara kehebatan Ramadan. Pertama sekali tuan-tuan, Ramadan bulan nuzul Quran, diturunkan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan bulan turun Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebenarnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam yang penuh keberkatan, malam Qadar. Kata ulama, ayat-ayat suci Al-Quran Karim tersimpan kukuh di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan oleh Allah ke langit dunia ini, Baitul Izzah, pada malam Ramadan, dan diturunkan ke dunia ini sedikit demi sedikit kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW melalui Jibril AS. Ini hebatnya Ramadan. Di samping itu tuan-tuan, Ramadan ini bulan puasa. Bulan lain jarang-jarang puasa. Bulan Ramadan memang difardukan ke atas kita berpuasa. Bulan Ramadan juga bulan jihad. Kalau kita buka sirah Nabi, boleh dikatakan perang-perang besar berlaku di bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan, sahabat-sahabat korek parit sebagai benteng pertahanan dalam perang Khandaq pun bulan Ramadan. Banyak perang-perang yang hebat berlaku di bulan Ramadan. Pembukaan kota Mekah pun berlaku di bulan Ramadan. Setakat lain dari itu tuan-tuan, bulan Ramadan ini bulan di mana umat Islam mempertingkatkan ibadat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai mana kata ibadat untuk menghidupkan siang dan juga malam-malam Ramadan. Cuma saya malam ni nak sentuh 2-3 perkara lah tuan-tuan. Yang pertama saya nak sentuh tentang Al-Quran. Jadi kita perlu beradab dengan Al-Quran. Beradab ni tuan-tuan, bukan maksud saya cium buah, itu kita buat lama dah. Beradab terhadap arahan-arahan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni Allah sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Quran tu huda, petunjuk. Macam petunjuk jalan raya. Kita masuk tu lepas lama jalan duta, kita touch and go ke smart tag ke apa, kita ambil kad ke, kita akan jumpa dua jalan. Wahadainahu najdain. Allah bentang dua jalan. Sekarang kita nak pergi mana? Kalau tuan-tuan kita rasa nak pergi ke utara, dia tulis sana tuan-tuan Ipoh. Kemudian dia tulis lagi Bukit Kayu Hitam, belah kanan. Kemudian belah kiri dia tulis Seremban. Lepas tu Johor Bahru. Nak pergi Johor Bahru, pergi kiri. Sekarang kita nak pergi mana? Nak pergi ke syurga ke neraka? Nak pergi syurga, ada jalan ke syurga. Ada nak pergi ke neraka pun ada jalan ke neraka. Al-Quran tunjuk jalan dengan terang. Hudan linnas.
Fabayyinatin minal huda wal furqan. Dan Quran ini mengandungi keterangan-keterangan bagi petunjuk, memperjelaskan bagaimana kita nak berjalan di jalan Allah. Al-Quran juga sebagai furqan, memfarakkan antara hak dan batil. Jadi tuan-tuan, kita silap faham. Banyak kita tak jadikan Quran sebagai petunjuk. Kita baca setakat untuk dapat pahala. Tak nafilah dapat pahala tu. Kan? Sayyidina Ali kata, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah. Siapa baca Quran sedangkan dia berdiri dalam sembahyang, Allah bagi dia tentang ganjaran pahala bikulli harfin mi'atu hasanah. Satu huruf 100 ganjaran pahala. Itu bab pahala kita tak nafi. Tapi Allah Ta'ala sebut hudal linnas, petunjuk. Petunjuk bagi manusia. Kita ni Quran bila kita baca? Quran dibaca ketika orang mati. Ada raja akan mati, menteri akan mati, buat keluar Quran baca. TV pun siar bacaan Quran sebab orang besar dah mati. Jadi Quran itu orang hidup ke orang mati. Umpama tuan-tuan contoh, orang naik motosikal. Dia naik motosikal, dia angkat tayar depan, tinggal tayar satu. Lepas tu dia tutup lampu. Dia pergi langgar bus stand. Langgar-langgar, mati. Kita pun bawa panduan jalan raya. Okay, baca kat dia. Mat, kawasan ni 60 km sejam. Hanya ngaduk lari sampai 120 km. Ini panduan jalan raya ni untuk orang mati ke orang hidup? Untuk orang hidup, bukan kita baca untuk orang mati. Dia dah mati lah buat apa panduan jalan raya, ada mati dah. Jadi kita ni silap tuan-tuan. Kita tak jadikan Quran sebagai panduan hidup untuk orang hidup. Tapi kita baca untuk orang mati saja. Saya tak nafilah sunat kita baca Quran ketika ada kematian. Kita tak kisah. Tapi yang penting sekali, Quran sebagai huda, petunjuk. Tuan-tuan sekalian, Quran ni, kita kena menerima seluruh ayat-ayat Quran. Tolak satu huruf dah cukup menyebabkan kita terkeluar daripada agama Islam. Tuan-tuan sekalian, yang jadi masalah pada hari ini, umat Islam, dia berpegang sebahagian daripada Quran, dan sebahagian lagi yang mana agak tak selera dengan diri dia, dia tak terima. Contohlah yang ketara, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan sekalian, kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman difardu atas kamu berpuasa. Al-Baqarah 183 ni tuan-tuan, kita pegang dengan kukuh. Bermula daripada nak menentukan tarikh Ramadan. Seperti mana firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa melihat anak bulan, naklah dia puasa. Nak menentukan betul-betul bulan Ramadan tu, berpuluh-puluh tempat kita tengok anak bulan. Ragah bukit, ragah gunung, panjat sana, panjat sini. Nak tentukan makna kata berpuasa tepat pada bulan Ramadan. Kemudian tuan-tuan bila kita puasa, Allah sebut, summa atimus siyama ilal lail. Kemudian kamu berpuasa sampai malam. Maksud malam ni matahari jatuh. Di Kuala Lumpur ni bukan berapa matahari jatuh? 7.30. Waktu berbuka puasa bagi wilayah Persekutuan dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya 7.30. Masa kita nak buka puasa cukup berhati-hati. Hang tengok jam aku tengok jam hang. Boleh lagi? Seminit lagi, seminit. Buka radio dengar betul-betul azan, baru buka seminit pun berkira. Kemudian mari waktu sahur, dia kaki rokok. Sedap-sedap dah pukul 6. Sok dah habis dia kata. Rokok sebatang. Sok habis-habis. Buat puasa clear. Beriman dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Bagaimana dengan Al-Baqarah 178? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, diwajib atas kamu melaksanakan qisas. Sebagian daripada jinayat Islam. Tentang kisah tentang kita tidak detail seperti mana puasa. Sebab itu hari ini tuan-tuan, orang kafir tahu, jangan sentuh puasa umat Islam. Jangan sentuh. Hak qisas tak apa. Orang Islam tidak akan sensitif menyentuh qisas. Sebab itu orang kafir tuan-tuan, dia boleh serang Al-Quran. Syami Belu pernah kata tuan-tuan, letak ucapan di Sungai Siput. Apa ini Quran? Apa Quran ada cakap bikin jalan raya ke, dia kata. Ada orang Islam dengar, tepuk tangan. Sebab orang Islam, orang kafir tahu, orang Islam cuma berpegang Al-Quran dalam bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Dalam bab lain sentuhlah apa pun orang Islam tak sensitif. Sebab tu saya nak ngajak tuan-tuan, seperti mana kita beriman dengan
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita juga wajib beriman ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Baru kita jadi umat yang hebat, umat yang kuat. Saya percaya tuan-tuan, kalau kita umat Islam, kita berpegang dengan kutiba alaikumul qisas seperti mana kita berpegang seperti kutiba alaikumusiyam, orang kafir tak boleh sentuh hukum Al-Quran. Sedangkan dua-dua ayat ni dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah, dalam Quran yang sama, diturunkan oleh Tuhan yang sama kepada Nabi yang sama. Kenapa kita boleh berpegang kutiba alaikumusiyam, kita tak boleh berpegang pada kutiba alaikumul qisas? Tuan-tuan buka surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, bila kamu nak mendirikan salat, basuhlah muka kamu, yakni berwuduk untuk salat. Ada orang sembahyang tak berwuduk. Wuduk kita jaga sungguh, rambut selai pun kita jaga. Bagaimana pula dengan Al-Maidah ayat 38? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka keduanya. Bab potong tangan nanti dulu. Bab wuduk clear. Bab hudud no. Sedangkan tuan-tuan, dua-dua ayat ni Allah datangkan dalam bentuk fi'il amar. Dalam bab wuduk, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Dalam bab jinayat mencuri, faqta'u, potong tangan. Macam mana kita boleh terima perintah basuh muka, kita tolak perintah potong tangan? Inilah sebab utama kata Allah, Allah datangkan kehinaan kepada umat Islam di atas muka bumi dunia ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apa kamu beriman sebahagian kitab dan kamu kufur sebahagian kitab, tak ada balasan kata Allah bagi orang yang buat kerja demih jenis macam tu, melainkan kehinaan di atas muka bumi Allah. Satu benda saya nak sebut tuan-tuan, Al-Quran ni juga tuan-tuan disebut oleh ulama sebagai mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna mukjizat? Mukjizat ni tuan-tuan perkara luar biasa. Perkara yang akal lemah nak fikir. Lemah, tak mampu nak fikir. Yang mana mukjizat ini Allah anugerahkan para rasul-rasul untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Mukjizat tongkat Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Fir'aun kalah dengan tongkat Nabi Musa. Tukang sihir Fir'aun kalah. Tukang sihir tuan-tuan pun masuk beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun mati tenggelam dalam laut akibat makna kata tongkat Nabi Musa AS. Tapi tuan-tuan, untuk perhatian kita bersama, mukjizat-mukjizat yang Allah anugerah kepada Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW cuma boleh digunakan oleh Nabi itu saja. Tongkat Nabi Musa saja boleh pakai, orang lain tak boleh pakai. Bila Nabi Musa wafat, tongkat itu dah tak ada apa nilai tuan. Tak boleh pakai dah. Tapi mukjizat yang Allah anugerah kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan sekat Nabi pakai, sahabat pakai, tabi'in pakai, tabi'in pakai, tabi'in pakai. Umat mana yang berpegang betul-betul dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup untuk diri dia, rumah tangga dia, masyarakat dia, dan tegakkan dalam negara dia, umat tu jadi umat kuat. Orang Arab hebat selepas mereka berpegang dengan Quran. Sebelum diturunkan Quran, orang Arab lemah lah tuan-tuan. Tadi tu Arab ada tadi di Petronas, tak tahulah dia faham saya cakap Melayu, tak tahu tak. Arab sebelum Islam cukup lemah. Arab utara, Mesir, bawa pergi ke sampai Palestin, bawa sampai tuan-tuan sekalian, pergi sampai ke Jordan, Syria. Ini semua disebut Syam. Kata-kata orang Arab dikuasai oleh Rom. Arab di sebelah timur, Arab Iraq dikuasai oleh Parsi, Iran. Arab Selatan, Yaman dikuasai oleh Habasyah. Mana tinggal Arab? Dan Allah Ta'ala nak membuktikan betapa lemahnya Arab sebelum datangnya Quran. Allah hantar Abraha. Abraha datang nak runtuhkan Baitullah. Ada orang Arab lawan tak? Tak lawan tuan-tuan. Langsung tak ada pertempuran. Mereka lari bertempiaran meninggalkan kota Mekah. Termasuk Abdul Muttalib yang pegang kunci Baitullah, dia pun cak alik bud. Duduk atas bukit doa, ya Allah Tuanku, ini Baitullah, rumah hang jaga, aku tak payah nak buat apa.
Mereka jadi pemerhati. Tengok saja apa Allah Abraha nak buat kepada Baitullah. Punya lemah orang Arab sebelum datangnya Al-Quran. Tapi selepas Al-Quran diturunkan, orang Arab terima dia, amal betul-betul, baca, faham, laksana hukum makam dia. Orang Arab jadi orang yang kuat. Dua kuasa besar dunia tumbang, tuan-tuan. Selepas Al-Quran mereka hayati. Arab-Arab tu juga bukan Arab lain. Abu Bakar itulah, Umar itulah, Osman itulah, Ali itulah. Tapi Arab ini bertukar menjadi Arab yang hebat dan kuat selepas mereka mengamalkan kitab suci Al-Quran Karim. Pasal Al-Quran itu mukjizat. Kita hari ini pun tuan-tuan, kita betul-betul kembali kepada Quran, kita akan kembali jadi umat yang kuat. Percayalah, kita tak hidup zaman Quran diturunkan, tapi cerita yang sampai kat kita memang hebat, tuan-tuan. Kata Zaid bin Sabit, satu hari aku duduk di sisi Rasulullah SAW dalam satu majlis, lutut baginda letak atas paha aku. Tiba-tiba turun wahyu. Berat yang wahyu, aku tekan paha Rasulullah, tekan paha aku macam nak hancur tulang. Aku melihat Rasulullah duduk di atas unta. Sekonyong-konyong datang wahyu. Unta ni rebah, tuan-tuan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Quran ke atas bukit Muhammad, kau lihat bukit itu akan berkecai, hancur kerana takutkan Allah Ta'ala. Quran masih ada bersama kita, tuan-tuan. Kekuatan kita pada Quran. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Umar ketika menawan kota suci Baitul Maqdis, dia bagi nasihat kepada para sahabat, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fa mahma nabtaghil izza bi ghairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita satu kaum diberi kekuatan oleh Allah dengan sebab Islam. Kalau kita cuba cari kekuatan yang lain, kita akan dihina oleh Allah Ta'ala. Tak salah cari jalan lain. Mari kita kembali macam mana Rasulullah membentuk jilul Quran, kita juga bentuk semula. Kata Syekh Qutub, aku heran macam mana satu umat yang Allah bagi dia Quran, tiba-tiba dia boleh diperkotak-katikkan oleh musuh. Quran senjata yang hebat. Di tangan kita ada senjata, tiba-tiba musuh boleh tawan kita. Apa pasal? Sebab tak gunalah senjata. Sini kerih, pedang, tombak, senapang, bom penuh pinggang. Bila mai rimau, rimau, hang tengok aku ada pedang, hang tahu tak? Ambil pedang tikam, ambil bom balin, ambil pistol tembak. Barulah kita boleh menang. Ada Quran, simpan gerobok-gerobok. Bila baca, macam orang mati. Tak jadi yuk. Sebab tu baik kita bina balik dari Quran, memula pada membaca Quran. Kita tak kerti baca, kita baca. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik kamu orang yang belajar Quran, wa'allamuhu, dan mengajar Quran. Kita nak hafal Quran payah dah, tuan-tuan, kita dah tua ni. Baca duk hafal apa qul ya ayyuhal kafirun pun tak jumpa lakum dinukum. Ni anak-anak kita. Anak kita ramai, tuan. Anak sulung kita engineer. Anak kita nombor 2 arkitek. Anak kita nombor 3 doktor, cucuk sendiri. Nombor 4 ni bagi jadi hafiz lah, tuan-tuan. Kan? Nabi kata pada malam aku dimi'rajkan ke langit. Kan? Aku dengar Allah berfirman, ya Muhammad, hamilul Quran la yu'azzabun wa la yu'azzabuna yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, mereka ni takkan dihisap dan mereka tidak akan diazab pada hari kiamat. Ya Muhammad, hamlatul Quran iza mata tabki al samawati wal ardi wal malaikati. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, bila dia mati, menangislah isi bumi, menangislah isi langitku, dan menangis seluruh para malaikatku, kerana sedih dengan kematian orang hafal Quran. Orang Kedah ada sini tak? Orang Sik Kedah, Sik. Di Sik tu ada satu kampung nama Kampung Beris. Sekarang kampung tu dah tak ada, tenggelam. Kerajaan buat empangan beris, habis kampung sekitarnya tu ditenggelami air. Tuan-tuan, sebelum dilepaskan air tu, penduduk kampung tu korek kubur, korek mayat, pindah mayat ke tempat lain. Korek punya korek, tuan, ada satu kubur. Di korek kubur itu, tengok nisan-nisan lama. Bila korek, tuan-tuan, mayat yang ada dalam kubur tu macam baru disimpan. Tangan dia masih padas, tubuh badan dia masih panas. Orang kampung tua-tua situ semua kenal. Ini mayat Tok Imam masjid kampung tu. Tok Imam ni hafal Quran dan dia mengajar Quran kepada penduduk kampung tu. Allah tajalli
kemuliaan yang Allah anugerah kepada orang yang hafal Quran. Mayat dia pun tak tergamak bumi nak faham lah tuan-tuan. Tanam di hati kita. Kalau boleh setiap rumah ada seorang hafiz. Di Kerala, India, saya sembang dengan seorang Maulana hafiz. Dia jeram. Dia kata di kampung dia, kalau ada satu rumah yang tak ada orang hafal Quran, orang kampung semua hina dia kata. Pandang dia hina. Kadang-kadang bapa dia hafiz, mak dia hafizah, anak dia semua hafiz. Cuba kita tuan-tuan dekati bacaan Quran. Bentuk generasi Al-Quran. Belajar Al-Quran. Hukum hakam Quran. InsyaAllah mudah-mudahan. Kedua tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan ni bulan jihad. Setengah orang tak faham. Apalah puak-puak ni. Bulan Ramadan pun ceramah. Alah, kita ceramah je tuan-tuan. Para sahabat perang bulan Ramadan. Ceramah dia apa? Sakit sangat. Perang. Bila sebut perang, janganlah sebut perang. Tak boleh yuk. Kita mesti aman. We want peace. Bila Yahudi nak tembak kita di Palestin, janganlah tembak kami nak aman. Macam tu lah. Sebab itu tuan-tuan, saya dululah masa saya darjah 2 tu, saya ingat lagi. Teacher. Bila cikgu bahasa Inggeris panggil teacher, dia suruh tulis di papan hitam. Dia tulis suruh kita salin. If you want peace, prepare for war. Kalau awak nak aman, awak kena bersiap untuk berperang. Kalau Palestin tu tuan-tuan, dia ada peluru berpandu, lengkap senjata, rakyat dia semua boleh main senjata. Dia ada bom, kekuatan macam-macam, penangkis kapal terbang. Berani Yahudi serang? Mampai tak berani. Tak. Pasal apa ruang udara kita dicerobok di Singapura beribu kali? Bukan saya kata. Menteri Pertahanan kita itu Zaid Hamidi, bila orang tanya di parlimen tentang Singapura menyerang menceroboh ruang udara Malaysia, Zaid Hamidi bagi tahu beribu kali. Pasal apa? Sebab kapal terbang kita tak ada enjin. Lepas tu dia berani. Dia tahu kita tak kuat. Kapal selam tak boleh selam. Selam-selam tak boleh timbul. Bila kita lemah, kita tak aman hidup tuan-tuan. Tak aman. Sebab tu kalau kamu nak keamanan, kamu kena bersiap untuk berperang. Datanglah perintah Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah suruh kita buat persiapan untuk berperang. Persiapan akidah, keimanan, ketakwaan, syariat. Kemudian wamir ribatil khail. Barulah datang persiapan kuda-kuda yang tertambat, persenjataan dan sebagainya. Jadi kita bukan nak perang dengan siapa tuan-tuan. Tapi bila kita dipaksakan berperang, kita kena perang juga macam mana? Jadi tuan-tuan, kita bukan di Malaysia ni, alhamdulillah, kita tak macam mana sahabat-sahabat kita di bumi Palestin dan sebagainya. Mereka tak ada ruang macam kita. Kita masih ada ruang yang luas untuk kita menegakkan Islam melalui silmiah, melalui keamanan, melalui berdakwah, pendekatan kuliah, pendekatan kebajikan dan sebagainya. Oleh itu nikmat-nikmat yang ada pada kita ni kita gunalah sebaik mungkin insya-Allah. Jadi di ujung tazkirah saya ni, saya nak simpulkan semua ayat-ayat berkaitan dengan hukum puasa. Bermula daripada tuan-tuan, ya allazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini ayat kewajipan berpuasa. Kemudian Allah sebut di antara kelebihan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan bulan turun Quran. Kemudian Allah cerita pula hukum-hukum tentang orang yang diharuskan berbuka. Kan? Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang musafir, yang sakit, boleh berbuka puasa qada pada waktu yang lain. Kemudian Allah sebut pula mereka-mereka yang menghidupkan Ramadan, berqiyamul lail, bertadarus Quran dan sebagainya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, mereka-mereka yang beribadat di bulan Ramadan ni bila bertanya mereka tentang diri aku, sebutlah bagi tahu mereka aku dekat dengan mereka, fa inni qarib. Lepas itu tuan-tuan, Allah sebut tentang hubungan suami isteri di bulan Ramadan. Wa hilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Allah cerita bagaimana hukum bergaul suami isteri di bulan Ramadan. Malam hari tak apa, boleh berjima dan sebagainya. Habis semua sah lera. Penutup cerita puasa, Tuhan sebut tentang makan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha. Wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta benda kamu sebahagian dengan sebahagian yang lain bil batil, dengan jalan yang tak betul, jalan salah.
Jangan makan yang haram, tak boleh. Kemudian bila kamu dah ambil benda yang haram ini, waktu dulu biha ilal hukam, kamu heret kes ni kepada hakim. Ambil tanah orang, nak membenarkan kamu ambil ni, kamu bawa kes tu pergi mahkamah. Mentang-mentanglah kabel kamu tebal. Mentang-mentang hakim takut kat kamu. Hakim takut kat dia, bukan dia takut kat hakim. Jadi kamu nak halalkan tindak tanduk kamu, ambil harta benda orang, kamu bawa fikir ni ke mahkamah. Buat undang-undang, buat peraturan, buat keluar itu, buat keluar ini. Jangan buat kerja macam tu, kata Allah Ta'ala. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Untuk membolehkan kamu mengambil harta benda orang dengan jalan dosa, jalan tak betul. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Sebulan kita berpuasa, kita tak makan siang hari, tuan-tuan. Allah ajar kita, didik kita dalam bab makan ni berhati-hati. Yang pertama, jangan makan yang haram. Kita makan yang haram ni, Nabi kata, tuan-tuan, daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, fannaru aulabi, neraka lah tempat dia. Kenapa kita jangan makan yang haram, tuan-tuan? Karena kita datang ke dunia ni untuk buat ibadat, nak cari bekal balik pi akhirat. Orang makan makanan haram tak boleh buat ibadat, tuan-tuan. Sebab itu kita buka puasa, dilarang sangat-sangat makan yang haram. Buka puasa makanan yang halal. Kan? Jangan. Merujuk kepada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul, kulu minat tajibat, wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, makanlah yang baik-baik. Kerjakanlah amal soleh. Al-Imam Ghazali, tuan-tuan, apabila mengupas ayat ini, dia kata dua perintah Allah. Satu perintah makan yang halal, satu lagi perintah buat amal soleh, kerja amalan soleh. Allah dulukan makan, perintah makan halal, baru datang perintah mengerjakan amal soleh. Memberi erti dengan makan yang halal, baru boleh buat amal soleh. Kalau kita nak bercita-cita jadi orang yang soleh, orang baiklah, tuan-tuan, pastikan makanan yang masuk mulut kita tu makanan yang halal, insya-Allah. Kalau kita nak rumah tangga kita, anak-anak kita, isteri kita jadi orang baik-baik, pastikan rezeki yang kita bawa pulang ke rumah itu mana makanan yang halal, insya-Allah. Kita mau warga negara kita, masyarakat kita, rakyat kita jadi orang baik, pastikan ekonomi yang berlegal dalam negara kita ni daripada sumber yang halal. Apabila warga negara ni duk makan yang haram, jangan mimpilah nak jadi baik. Orang buat kajian, tuan-tuan, hari ni macam-macam cerita di Perak tu, tuan-tuan. Budak-budak sekolah menengah buat pesta seks. Sewa 2-3 hari rumah, duduk dalam tu 5-16 pasangan. Laki-laki, perempuan, budak sekolah menengah. Di Manjung tu, tuan-tuan sekalian, saya pun tak tahu manusia jadi apa, saya pun tak tahu. Duduk tengok orang duduk macam orang tenggelam tengah laut tu. Tenggelam timbul, tenggelam timbul, tenggelam timbul. Lepas tu, tuan-tuan, Jabatan Agama Islam pergi tengah laut tu. Semua berbogel dalam laut, tuan-tuan. Laki-laki, perempuan, 5-6 pasangan. Buat jahat. Dah tak ada lagi dah tempat bersih. Tempat di dunia ni, di muka bumi dah tak ada dah. Laut boleh cari. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rosak habis laut dan darat, tuan. Kita menghadapi cabaran. Sebab itu kita bentuk keluarga kita. Lah ni bukan senang, tuan-tuan. Nak dapat makanan yang halal. 90% lebih, tuan-tuan, orang makanan yang kita makan diproses oleh orang bukan Islam. Cadbury pun dah ada babi, tuan. Cekelat-cekelat ni pun saya pun dah tak mahu nak makan dah. Tak lagi aku berkena babi juga. Patut perangai macam babi kita ni. Tuan-tuan biasa tengok babi? Tuan-tuan tahu babi? Babi ni, tuan-tuan, mulut makan. Ekor dia macam mana ekor? Ekor dia tibai tu. Belakang ekor duk tibai, pukul sana, pukul sini. Orang makan babi ni, dalam kita buat baik kat dia pun, dia tibai kita balik. Apa jaga? Dia pukul kita balik kat belakang. Dia kata babi, jangan buat pasal. Allah, tuan. Mi kuning, tolong jangan makan. Mi kuning tu yang jual di kedai, yang kedai Cina tu. Tak percaya, tuan-tuan pergi beli sebungkus, tuan-tuan simpan seminggu. Tuan-tuan tengok basi tak basi? Memang tak basi. Tuan-tuan ambil mi tu, tuan-tuan tarik bagi putih. Tuan-tuan tengok di tengah-tengah mi, berlendir tak dalam tu? Dalam tu dah berlendir, dah basi. Macam mana dalam basi, yang luarnya tak basi? Sebab dibalut dengan minyak babi, yuk. Ya ke? Iyalah. Cina bagi tahu saya. Takkan macam tu. Takkan apa ustaz saya yang talau, dia kata. Betul, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil sebungkus, pergi makmal, hantar tengok. Cek. Macam-macam lah, tuan-tuan, makanan kita hari ni. Terpaksa kita berhati-hati sungguh lah.
Saya cerita sikit telur masin. Tuan-tuan suka makan telur masin kan bulan puasa? Tiba tuan-tuan pergi ziarah Kelang buat telur masin. Saya tak tahulah, tapi dekat dengan sekolah saya tu, Pantai Remih, ada satu Kelang atas bukit tu. Cina buka Kelang telur masin. Pergilah tengok bila pun. Dia kutip telur itik ni, telur yang paling banyak taik, tuan. Sebab itik ni, siapa belah itik dia tahulah. Bila dia telur, dia berak sekali. Brui sekali gitu. Habis telur dia penuh taik. Kemudian dia bawa pergi ke Kelang dia. Di sana dia ada mesin. Dia gawe garam dengan tanah merah. Dia campur air sikit. Jadi blender gitu. Jadi dia ambil telur ni yang penuh bertaik. Dengan tanah yang bergaram, dia gawe sekali. Lepas tu dia ambil sekam padi yang dah dibakar. Dia golek. Yang hitam tu. Jadi garam ni dah bergawe dengan taik itik. Lepas tu dalam masa lebih kurang 14 hari. Maka masin garam tu meresap masuk ke isi telur masin tu. Tak tahulah taik tak masuk garam ya. Aku tak tahulah pula. Tapi garam tu dah betik. Apa makan taik itik. Betul tuan-tuan. Malam ni saya nak ajar tuan-tuan resepi buat telur masin. Tuan-tuan tak payah beli telur masin di kedai, tuan-tuan buat sendiri. Ada nak tulis-tulislah. Siapa nak tulis-tulislah. Dia bahan-bahan dia tak payah. Pertama telur. Telur tuan-tuan boleh guna. Telur itik pun boleh, telur ayam pun boleh. Tapi tuan-tuan basuh bagi cucilah bersih. Hilangkan warna, rasa dan bau najis tersebut. Tuan-tuan alirkan air bagi bersih. Tuan-tuan sejat bagi kering. Di sebelah sini tuan-tuan rebus garam dengan air. Biar air tu mendidih. Hingga hancur air garam tersebut. Jadi air garam. Tunggu sejuk. Baru ambil telur, buh dalam garam tu. Tengah panas jangan buh. Dia tak jadi telur masin. Jadi telur rebus. Itu dah. Lagi silap faham lah. Balik pergi buah ayak panas. Ustaz tak jadi telur masin pun. Jadi apa? Jadi telur rebus. Buh macam mana? Buh masa panas. Patutlah pun. Tunggu dia sejuk. Bila dia sejuk, garam ni dah sejuk betul. Tuan-tuan ambil telur tadi, tuan-tuan masukkan dalam air garam tu. Kalau takdirnya tuan-tuan, telur tu tenggelam. Tenggelam habis. Itu bermakna garam kurang. Fahamnya garam kurang. Tuan-tuan tahu telur, buih dia timbul. Timbul tinggi bukan min. Itu makna garam lebih. Habis ustaz nak buat macam mana? Kalau garam lebih, garam kurang. Kalau dia tenggelam, tuan-tuan kena rebus lain. Rebus garam lain, bagi pekat sikit. Bila dah sejuk semua, ambil air garam tu, tuang pelan-pelan dalam adunan tadi. Telur ni akan naik. Dia timbul. Permukaan kulit telur dengan permukaan air tu sama parah. Tu kira okey lah, clear, cantik, elok dah. Faham tak? Kalau takdirnya bubur bertelur, timbul tinggi bukan main. Itu garam dah terlebih. Bila garam lebih nak buat macam mana? Tuan-tuan rebus air saja, jangan buh garam dah. Air biasa aja. Sampai mendidih, dah sejuk, tuan-tuan tuang. Maka telur yang timbul tadi dia akan turun balik. Hingga paras kulit dia, kulit telur sampai betul-betul permukaan air. Kalau tuan-tuan rasa payah nak buat, tuan-tuan beli telur masin saya tu. Yang ni clear punya. Tak gaduh nak rebus apa dah. Tuan-tuan pun boleh makan bersih. Tuan-tuan derma sikit untuk sekolah saya, pondok saya. Tu cerita dia. Itu cara. Pasal apa saya nak bawa tiap-tiap bulan pun saya bukan ada. Ni payah juga kita pun jauh. Tuan-tuan buat sendiri. Kata orang, kalau kita bagi ikan kat orang, dia makan habis. Kita ajar dia cara memancing. Dia boleh makan hari-hari ikan. Saya ajak tuan-tuan memancing. Ajak tuan-tuan cara buat telur masin. Bila-bila tuan-tuan boleh makan telur masin, insya-Allah. Lepas tu, resipi ni tuan-tuan boleh cerita kat siapa saja. Tak kena pengkeras. Tak ada bayaran-bayaran pergi cerita kat siapa, ceritalah. Asalkan kita bersihkan diri kita daripada makanan-makanan yang haram. Jadi akhir sekali tuan-tuan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan, marilah kita mengimarahkan, ihyakan Ramadan kita ni dengan ibadat yang banyak-banyak. Doa jangan henti-henti. Doa Allah bagikan rumah tangga kita aman, suami isteri hidup aman damai, anak-anak kita dapat kita didik dengan cara yang baik. Kita doakan juga umat Islam di Palestin, di mana-mana yang sedang berjuang. Ketika itu tuan-tuan, malam-malam yang terakhir ni, terutama di tengah malam, doa kita amat makbul lah tuan-tuan, mustajab doa kita. Berdoa lah untuk kebaikan kita bersama, insya-Allah. Jadi saya ucapkan selamat tuan-tuan meneruskan mana kata perjuangan
di bulan Ramadan ini dengan melahirkan dan mengerjakan berbagai-bagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Saya rasa itu saja, wallahu alam, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Lupa nak bagi tahu tuan-tuan, kalau siapa-siapa yang beli telur masin tu balik rumah sekali lagi, sahur sekali lagi, tuan-tuan rebus. Kalau rasa masin dah cukup, tuan-tuan buang air dia, tutup balik, tutup dia, masukkan peti air. Jangan peti air yang freezer tu, yang bawah tu. Bila-bila tuan-tuan nak makan, tuan-tuan rebus. Kalau rasa tak cukup masin, tuan-tuan simpan lagi, sehari dua lagi, insya-Allah cukup masinnya. Itu kaedahnya. Kalau dah cukup masin, tuan-tuan simpan lagi, bertambahlah masinnya. Tuan-tuan pula ada darah tinggi, cepat mati terus. Wallahu a'lam.